A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dengar suara saya dengan jelas? Boleh, boleh. Okey, baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan izin rahmat yang dapat kita jumpa lagi dalam episod yang ke-8 Bicara Sihat dan Bisnes. Alhamdulillah, ya Allah Ta'ala memudahkan urusan kita, tak nak izinkan kita untuk bertemu lagi pada episod kali ini. Dan apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua? Saya harapkan semuanya sihat walafiat dan dipermudahkan segala urusan, sentiasa rahmat Allah Ta'ala, insya-Allah, amin. Baik, alhamdulillah, untuk malam ni tajuk yang sangat istimewa dan saya rasa mungkin ada yang telah pernah mendengarnya sebelum ini dan mungkin ada yang baru saja mendengarnya pada malam ini. Tapi bagi yang pernah mendengar, mudah-mudahan pengisian pada malam ini menjadi nilai tambah untuk membantu tuan-tuan mengendalikan masalah-masalah begini. Dan bagi tuan-tuan perempuan yang belum pernah mendengar rasa perkara baru, alhamdulillah, mudah-mudahan perkara baru ini membuka pelbagai lagi peluang ataupun membuka pelbagai lagi persepsi baru kita dalam menguruskan penyakit, ya. Okey, baik, tajuk kita pada malam ini yang saya pilih ialah leaky gut. Bahasa orang putih pula, apa benda leaky gut ni? Dan kalau di slide kita ni tajuknya ialah leaky gut dan peranan produk Syanghu. Ya, okey, beza sikit dengan saya rasa beza dengan iklan lah. Beza sikit dengan iklan tu tapi tak ada masalah. Ya, leaky gut dan peranan produk Syanghu. Baik, pertamanya mari kita mengenali apakah itu leaky gut ataupun bahasa Melayunya ialah ketirisan usus. Kalau terjemah sebiji kan, orang dengar leak kan, leak ataupun leaky ni bocor kan, orang akan ingat kebocoran usus. Tapi sebenarnya kalau kita sebut kebocoran usus, saya bimbang orang yang uh, orang yang tidak fasih berbahasa Inggeris akan memahami kebocoran usus itu seperti bocor berlubang. Seperti atap yang bocor kan, berlubang titik-titik air. Jadi sebenarnya dalam konteks leaky gut ni, dia panggil saja leaky gut tapi dia kita boleh katakan perkataan yang sesuai adalah ketirisan usus. Maknanya bahasa 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 lain kita panggil dia dah tak boleh menghalang lagi, hilanglah dia dah hilang keboleh telapan dia. Ni kita nak tengok definisi sebenarnya, ya. Baik, apakah itu ketirisan usus? Ketirisan usus ni satu keadaan di mana berlakunya peningkatan keboleh telapan usus yang mengakibatkan sebahagian makanan yang separuh cerna, yang tak habis cerna lagi, toksin ataupun bakteria dapat menembusi tisu dinding usus. Dan bila dapat tembus, dia akan masuk ke dalam saluran darah yang akan mencetuskan keradangan dan akan mengakibatkan perubahan ekosistem usus serta boleh membawa kepada pelbagai penyakit. Jadi kita boleh kata keboleh telapan usus ini maknanya mudah masuk, mudah tembus. Benda-benda yang tak sepatutnya masuk boleh masuk. Sepatutnya bahan-bahan ataupun sesuatu benda tertentu saja boleh masuk seperti zat, nutrien, ya. Tetapi ada makanan yang sudah dicerna dengan baik untuk dapatkan zat dia, tetapi bila berlakunya ketirisan usus, benda lain boleh masuk. Contoh dalam gambar, tengok pada gambar ini, kalau kedudukan usus yang normal, di mana di antara tisu-tisu ni dia duduk rapat. Dia ada kita panggil normal tight junction ataupun di antara satu tisu dengan tisu ni dia diikat ketat supaya benda lain tak boleh tembus. Berbanding dengan usus yang ketirisan usus, kalau usus tu ada inflammation, bengkak, maka bila bengkak satu tisu, dia sudah mewujudkan ruang yang membolehkan benda asing masuk. Tambah pula ada juga ketirisan yang berlaku di mana
tisu tu terbelah terus, boleh masuk terus. Ada juga keterisan yang berlaku di antara 2 sel, 2 tisu yang normal, tetapi join dia tu, junction dia tu, boleh boleh terbuka atau benda lain boleh masuk. Jadi ni 3 keadaan, sama ada radang ataupun tisu tu terbelah, benda boleh masuk, ataupun di antara 2 tisu ini junction dia dia, ter mudah untuk dia tembus sebab join tu dah dia longgar, dah tidak tight lagi, tidak ketat lagi, ya. Okey, baik. Apakah sebenarnya yang menyebabkan keadaan usus kita ni menjadi begini, menjadi tiris, ya, leaky gut? Baik, pertamanya ialah punca ketirisan usus kita ialah kerana gaya hidup tidak sihat. Contohnya tidak bersenam, tidur lewat malam, merokok antaranya. Yang kedua, stres, depressed, ya, terlalu tertekan. Ketiga, pemilihan makanan yang tidak sihat. Contohnya kurang minum air, kurang pengambilan serat, tinggi pula pengambilan gula dan garam. Ini tak sihat, memang tak tidak baik dan tidak sihat. Dan juga yang keempat, ada faktor-faktor kesihatan yang lain yang menjadi punca kepada ketirisan usus. Contohnya penyakit Crohn disease, radang usus ni, IBD, internal bowel disease, diabetes, kencing manis, ataupun pengambilan antibiotik serta ubat tahan sakit yang sangat kerap. Kemudian mungkin seseorang itu ada penyakit celiac disease. Ini juga menjadi punca ketirisan usus. Celiac disease ni apa? Celiac disease ini ialah penyakit di mana seseorang ini dia alahan ataupun alergi kepada gluten. Gluten ini bahan yang boleh ditemui dalam gandum, rye ataupun barley. Ni mungkin tuan-tuan pernah ingat dulu kita pernah membincangkan tentang tajuk alergi. Bagi setengah orang mungkin tak ada masalah, tapi ada orang ni dia alergi pada gluten. Ni boleh jadi punca pada ketirisan usus. Punca lain juga yang menyebabkan kepada ketirisan usus ialah iaitu zonulin. Bukan Zulin ya, Zulin tu artis ya. Zonulin. Zonulin ni apa? Zonulin ni sejenis protein yang mempengaruhi keboleh-telapan usus. Ingat tak tadi kita cerita bahawa di antara tisu-tisu usus ni, dia rapat dan dia diikat ketat oleh tight junction ni. Ya, tight junction ni. Tetapi bila ada zonulin ini, dia mengganggu, dia akan masuk ke laluan celah-celah tisu ni, dia berinteraksi dengan joint ni. Jadi bila berinteraksi dengan protein yang mengawal joint ni, menjadikan terganggulah dia punya keikatan antara tisu ni terganggu, menjadikan mudah telap pula, mudah tembus, mudah masuk. Dia buat kacau. Zonulin ni buat kacau dari tisu ni, menjadikan junction tu mudah telap. Okey, jadi daripada mana datangnya zonulin ni? Daripada gluten tadi. Ataupun zonulin boleh jadi datang daripada jangkitan bakteria dan boleh jadi juga daripada stres, ya. Dan diabetes, kencing manis. Ni penyebab yang kita kena berhati-hati. Okey, baik. Apa kesan simptom-simptom daripada ketirisan usus ni, leaky gut ni? Pertama, orang yang ada leaky gut ni, ketirisan usus, dia akan menghadapi masalah penghadaman seperti kembung perut, bloated, ya, muntah-muntah, sembelit, kirit-birit dan penyakit radang usus. Kedua, seseorang itu akan sering mengalami keletihan dan kelesuan. Kenapa jadi letih dan lesu? Sebab bila ketirisan usus berlaku, usus sudah tidak lagi cekap untuk menyerap nutrisi dalam tubuh badan. Sebab dah macam-macam, dah mengganggu ketelapan usus itu sendiri. Yang ketiga, antara simptom ketirisan usus ialah alergik makanan. Ya, tanda-tandanya bila orang tu ada alergik makanan, khususnya pada makanan, maknanya dia mungkin ada ketirisan usus. Keempat ialah masalah kulit. Pencerobohan benda asing ataupun patogen ke dalam saluran darah melalui usus yang tiris tadi mengganggu anggota badan yang lain. Ya, macam mana boleh ganggu pada masalah lain? Bukan sekadar mengganggu usus, tetapi mengganggu anggota lain seperti kulit. Menyebabkan masalah inflammatory, radang pada kulit. Bahkan juga bila jadi serius, keadaan akan menyebabkan kepada keradangan usus. Kemudian berlaku pula kepada kesukaran memberi tumpuan. Antaranya penyakit disorder seperti ADHD,
orang yang susah memberi tumpuan fokus, ADD, kecelaruan emosi seperti depression dan anxiety, kemurungan, ya. Kemudian bila stres juga menyebabkan jadi pada alergi yang serius ataupun membawa pada asma. Kemudian juga menyebabkan kepada ketidakseimbangan hormon seperti haid tidak teratur, PMS or PCOS, yakni masalah kesuburan di kalangan wanita. Ini antara perkara terbaru yang saya temui dalam satu jurnal lah. Bila saya tengah kaji, tengah sediakan bahan untuk tajuk leaky gut ni. Saya menemui tentang perkara inilah, antara kajian yang ada pengkaji di luar buat tentang kesan daripada ketirisan usus boleh menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Dan yang terakhir ialah penyakit autoimun. Ya, jadi seperti apa, rheumatoid arthritis, penyakit thyroiditis, diabetes, ya. Banyak. Tuan-tuan nampak tak seriusnya masalah leaky gut. Baik, leaky gut ni sebenarnya dia bukan penyakit. Tuan-tuan faham, dia bukan penyakit. Leaky gut ni adalah sindrom yang mungkin yang akan membawa kepada pelbagai penyakit kalau tidak diselesaikan awal. Ya, tidak diurus dengan awal, leaky gut ni boleh membawa kepada pelbagai penyakit, pelbagai masalah. Leaky gut ni hanya sindrom saja. Tanda-tanda benda ataupun keadaan yang boleh kita nampak dalam pelbagai penyakit. Cumanya kita kena tengok lagi extension ni sampai penyakit apa. Contohnya, kalau tengok pada kesan mudarat, kesan lebih jangka masa panjang, bila usus tu mengalami ketirisan, dia mengganggu fungsi antara usus dengan otak. Dulu kita pernah cerita bahawa usus dengan otak dia ada kaitan yang dihubungkan melalui saraf vagus, iaitu saraf lah sasyul, iaitu saraf vagus ni saraf terbesar dalam tubuh badan kita yang menghubungkan usus dan otak. Apabila usus tidak sihat, pertamanya dia akan mengganggu masalah perkembangan anak-anak, lambat berjalan, lambat bercakap, hyperaktif, ADHD, autism, masalah pembelajaran, cerebral palsy, spinal bifida. Kedua, mengganggu emosi, cepat marah, resah, gelisah. Kemudian dia juga akan mengganggu keupayaan bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain, seperti berjalan, berlari, melompat, ya. Kemudian menjadikan tingkah laku makanan seorang itu berubah juga. Mungkin dia akan jadi picky eaters, memilih makanan. Dia hanya asyik makan makanan yang sama. Susah nak berubah makanan lain. Bukan sebab dia cerewet kadang-kadang, tapi ada masalah ini. Anorexia, ya, dan alergik makanan yang disebut awal tadi. Kemudian antara kesalahan juga menyebabkan kegagalan komunikasi antara sel. Seharusnya menerima mesej yang betul pada masa yang betul. Contohnya pergerakan otot, fungsi saraf. Paling mudah macam inilah. Bila kita nak membuang contohnya, sepatutnya otot kita menerima signal perlu menggerakkan najis kita untuk dibuang. Tetapi bila ada kegagalan komunikasi, kita tak boleh membuang. Sebab tu bila usus kita tidak seimbang, tidak, ekosistem tidak baik, kita pun akan ada masalah, antaranya masalah apa? Sembelit. Sebab tak boleh tak boleh nak beri signal yang betul, ya. Ada juga antaranya orang yang mengalami masalah krem, krem pada otot. Itu antaranya. Kemudian bila usus tidak sihat, dia mengganggu sel imun di otak. Di mana sel imun di otak ni satu sel namanya microglia. Microglia ni fungsinya ialah untuk makan sel otak yang mati. Tetapi bila ada masalah usus, dia boleh mengakibatkan dia menyerang balik sel otak yang normal. Kemudian usus yang tidak sihat juga menyebabkan fungsi kognitif otak jadi gagal. Seperti lemah ingatan, tak boleh simpan maklumat, berfikir pun jadi lembab, susah nak selesai masalah baru, tak boleh proses maklumat yang diterima melalui lisan, melalui ekspresi muka, gaya, susah tak nak faham. Sebab dia ada masalah begini, ya. Dia tak boleh anggap, dia tidak ada kemahiran, dia susah nak menganggar jarak objek termasuk anggota badan, dia hilang kemahiran penglihatan seperti membaca peta, banyak benda lah. Ni semua disebut oleh pakar psikologis daripada University of Edinburgh tentang pentingnya ada kaitan usus dengan fungsi kognitif otak. Kalau usus tak sihat, dia mengganggu fungsi-fungsi ni. Okey, kalau kita boleh rumuskan, ya, bahawa masalah ketirisan usus ni dia boleh membawa kepada masalah penyakit-penyakit ataupun masalah kesihatan-kesihatan yang lain. Antaranya ialah masalah, saya ambil daripada kanan, ialah kesihatan mental, iaitu masalah seperti stres, ADHD, ADD dan kemurungan. Yang kemudian juga wujud pada masalah
alergi, alergi seperti asma, skin rashes, alahan makanan, cirit-birit. Nampak tak? Kemudian wujud juga mengakibatkan masalah penghadaman seperti kembung perut, IBD, Crohn's, Kemudian cirit-birit juga, muntah dan sembelit. Kemudian masalah kesihatan wanita akibat ketirisan usus menyebabkan membawa kepada haid tidak teratur, PMS dan PCOS, itu gangguan hormon pada sistem pembiakan wanita. Kemudian ketirisan usus juga mungkin akan berlaku kerana jangkitan oleh bakteria yang jahat, virus, kuman, parasit. Juga ketirisan usus boleh berlaku kerana penyakit celiac disease yang akan bawa simptom cirit-birit, kembung perut, susut berat badan setiba-tiba dan anemia. Kemudian tak lain tak bukan yang akan berlaku juga menyumbang kepada penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis, penyakit thyroid, diabetes, asma dan eczema. Di antara penyakit yang kita dapat lihat di depan ni, dia banyak ada yang nampak macam lebih kurang berkaitan. Ini yang kita kena perhatikan, pantau kesihatan kita ni. Kalau kita ada tak gejala yang boleh membawa pada ketirisan usus kita, leaky gut. Okey, jadi bila dah nampak gambaran ni secara keseluruhan tentang ketirisan usus ni, kita tahu bahawa pentingnya kita ambil langkah-langkah awal supaya usus kita tidak berlaku ketirisan. Secara tak langsung kita boleh menutup pintu-pintu kepada masalah-masalah kesihatan ini. Tapi bagaimanakah cara untuk kita mencegah masalah ketirisan usus ini? Baik, secara terdapat 4 langkah untuk mencegah ketirisan usus. Sebab apa? Pencegahan ketirisan usus ni berhubung kait dengan punca terjadinya ketirisan usus tadi. Kalau tengok awal-awal tadi, saya dah cerita tentang punca-punca terjadinya ketirisan usus. Jadi, jika puncanya dari gaya hidup yang tidak sihat, maka pencegahannya haruslah kita ubah gaya hidup yang tidak sihat kepada gaya hidup yang lebih sihat. Okey. Kemudian kita kena menguruskan stres dan kesihatan mental kita. Kerana stres dan kesihatan mental ni dia boleh mempengaruhi makrobiotik usus kita dan mempengaruhi sistem imun kita. Contohnya, apabila kita depress, anxiety, keadaan ini akan mempengaruhi sistem imun kita dan akan mengakibatkan keradangan serta mencetuskan kanser. Kerana bila sel-sel imun tadi asalnya bertindak normal, contohnya seperti sel interleukin, sel tumor necrosis faktor alpha, bila kita tak uruskan dengan baik, dia boleh jadi dysregulate balik. Dia tak dapat dikawal atur, mengakibatkan autoimun, datanglah penyakit-penyakit seperti Alzheimer's, Parkinson, multiple sclerosis, stroke, schizophrenia. Nampak tak? Mungkin kita pandang stres ni benda yang simple, tetapi sebenarnya kesannya sangat besar. Emosi dia pada kesihatan tubuh badan kita. Jadi kita kena urus stres ni. Cari jalan macam mana. Jumpa pakar untuk dapatkan khidmat konsult nasihat lah bagaimana nak untuk mengatasi masalah stres. Kemudian tak lain tak bukan amalkan produk Xionghu. Nanti kita akan cerita ada testimoni tentang pengguna yang ada masalah ketirisan usus yang membawa kepada beberapa penyakit yang berat lah. Okey, baik. Kemudian antara produk Xionghu yang kita boleh ambil yang semua orang tahu seperti Lactoberry, Yongkin Lindsay, Gel Fiber, dan ada lagi produk lain yang saya akan cerita tambah lagi dalam testimoni nanti. Yang keempat yang juga cukup penting iaitu urus penyakit sedia ada. Kalau kita nampak tadi kan, ada penyakit-penyakit lain yang membawa kepada ketirisan usus seperti diabetes, kan, darah tinggi. Jadi penyakit-penyakit sedia ada, individu yang ada penyakit ini kena jaga kencing manis dia, kena urus kencing manis dia, bagaimana cara supaya kencing manis tak naik. Darah tinggi macam mana, kena jaga darah tinggi, uric acid, kolesterol, semua penyakit sedia ada ni perlu diurus juga supaya dia tidak menambah parah lagi ketirisan usus. Dan yang terakhir ialah hadkan pengambilan ubat penahan sakit seperti aspirin, paracetamol, ufamol ke segala nama yang ada kandungan paracetamol. Maksudnya obat tu ada apa? Paracetamol, aspirin
Dan banyak lagi sebenarnya jenis-jenis NSAID ni, NSAID ni. Kita kena cari kat Google apakah jenis-jenis NSAID ni supaya dapat tahu adakah ubat yang kita ada ni, ubat tahan sakit yang diberi doktor ni ataupun yang kita beli ni ada kategori-kategori ini kan, supaya kita boleh kawal. Sebenarnya ada had batasan yang kita kena tengok berapa kali kena ambil satu hari, bergantung pada keadaan kita. Khususnya orang yang ada penyakit CKD, stage 2, stage 3, yang ni kena berhati-hati. Contoh ya, katakan orang yang tu ada CKD, penyakit buah pinggang, stage 3, tetapi nak mengambil paracetamol, dia tak boleh mengambil paracetamol seperti orang biasa 4 jam sekali, 6 jam sekali, tak boleh. Dia kena mengambil sela masa yang jauh lagi, 8 jam. 8 jam. Setiap 8 jam pun boleh ambil. Sebaik-baiknya begitulah. Kita orang biasa pun, yang sihat pun begitu juga. Kan? Jangan biasakan habit ambil selalu. Sakit ambil selalu, pantau. Pukul berapa kita ambil, pukul berapa next kita ambil. Kalau boleh tahan tak perlu ambil, jangan ambil. Sebab dia boleh mengundang kepada pelbagai masalah, antaranya ketirisan usus dan juga penyakit buah pinggang. Okey, kalau nak selamat, ambillah produk Xionghu. Yang kita ada YKS, kita ada YKK, yang kita ada YKK, Yunken Lindsay yang general kita ada. Ya. Okey, baik. Apa gaya hidup sihat yang kita boleh amalkan sebenarnya? Supaya kita boleh kontrol, boleh mengelakkan, boleh jaga seharian kita, kehidupan seharian kita daripada mendapat ketirisan usus. Pertamanya, diet yang seimbang. Pemakanan yang seimbang. Kurangkan garam. Kurangkan mengambil makanan yang tinggi kandungan garamnya. Terutamanya jajan, makanan segera. Termasuk juga makanan di restoran sebenarnya pun tinggi garam. Cuma kita tak tahu tukang masak tu banyak mana. Kan? Kalau kita masak sendiri kita tahu. Kan? Gula sebagainya. Kurangkan penggunaan gula. Kemudian karbohidrat pun kena dikurangkan kerana dia menyebabkan mengganggu keseimbangan bakteria baik dalam perut kita. Dan sebenarnya satu lagi yang sangat mustahak yang kita juga kena ambil hari-hari seolah dia penting dalam pemakanan kita, iaitu probiotik. Ya, probiotik. Jangan lupa probiotik ni macam seolah keperluan kita yang perlu ada dalam diet, dalam piramid makanan kita. Yang kedua ialah pastikan kita minum air secukupnya. Ini pun penting. Pastikan setiap hari kita minum antara 6 hingga 8 gelas sehari air kosong. Ya, okey. Baik, yang ketiga, jauhi alkohol. Jauhi rokok dan bahan-bahan yang boleh merosakkan kesihatan. Termasuklah vape. Ya, termasuklah vape. Kemudian yang keempat, elakkan makanan bersumberkan gluten seperti gandum, barley, rye. Elakkan ya. Kemudian terutamanya makanan yang secondary process. Itu pun kena elakkan. Dan yang seterusnya ialah pastikan tidur yang berkualiti. Kalau kita tak ada tidur yang berkualiti, tidak cukup tidur, selalu berjaga lewat malam, dia memang mengganggu kita punya sistem penghadaman kita. Cuma kita tak nampak je. Ya? Dan yang terakhir ialah senaman yang rutin. Kenapa senaman ni penting? Senaman ni bukan untuk kurus sahaja sebenarnya, tuan-tuan. Senaman ni ada kajian, senaman ni membantu untuk pergerakan usus kita. Ya, pergerakan usus kita. Kalau kita duduk je, tak bersenam, maka dia tak menyumbang kepada usus yang sihat. Bila kita bersenam 10 minit, 15 minit, 20 minit, satu hari, kan, dia membantu usus kita untuk cergas, otot-otot usus kita. Penting tu, bukan untuk kurus, untuk bakar lemak, tapi untuk kesihatan sistem penghadaman kita. Dan yang nak highlight sebenarnya, isu yang paling besar sekali adalah kita kena kembalikan keseimbangan mikrobiotik usus kita. Itu yang besar, sebab itu punca besar dia sebenarnya. Apakah itu dysbiosis usus? Dysbiosis usus ni ialah keadaan yang berlawanan dengan keseimbangan mikrobiotik usus. Sepatutnya, usus yang sihat, dia mesti seimbang 85% bakteria baik dan 15% bakteria jahat. Tetapi kita tahu tak, kita punya perut ni ada 80% bakteria baik ke bakteria jahat, ataupun paling mudahlah, kita rasa perut kita ni banyak tak bakteria baik berbanding bakteria jahat. Sebab bila tak seimbangnya bilangan ni, nisbah ni 85, 15, dia berlakulah ketidakseimbangan yang boleh membawa kepada apa? Membawa pada ketirisan usus. Tapi mungkin orang akan tanya, macam mana Ustaz? Macam mana boleh jadi
tak belen, bakteria baik, bakteria jahat ni menjadikan kecerdasan usus. Ni kita nak cerita. Baik. Pertamanya, fungsi fungsi probiotik ataupun bakteria baik dalam perut kita nombor satu, dia menghasilkan neurotransmitter, iaitu bahan yang untuk menghantar mesej antara sel dengan sel. Apa dia bahan tu? Pertama, GABA. GABA ni asid gamma aminobutyric. Dia ni memberikan rasa ketenangan dan membantu untuk mengawal perasaan takut dan gelisah. Ya. Kemudian yang kedua, yang sangat penting sebenarnya, probiotik ni ataupun bakteria baik ni, dia menghasilkan asid lemak rantai ringkas, bahasa Melayu. Bahasa Inggeris dia short chain fatty acids. Short chain fatty acids ataupun dipanggil SCFA. SCFA adalah sumber tenaga sel otak. SCFA ni banyak peranan dia. Antaranya adalah dia mempengaruhi sistem imun kita, mempengaruhi mood kita, mempengaruhi daya ingatan dan tumpuan pembelajaran kita, mempengaruhi fungsi kognitif kita dan mempengaruhi fungsi otak dalam beberapa cara, antaranya mengawal selera. Dan sebenarnya SCFA ini sangat penting untuk melindungi kecerdasan usus. Sebab SCFA inilah yang mengetatkan hubungan antara satu tisu sel dengan tisu sel, ada satu tisu usus dengan tisu usus yang lain ni, dia yang menghubungkan, dia yang mengikat ketat. Ya, dia lah SCFA ni menghubungkan tisu-tisu usus ni supaya dia ketat, tidak boleh lagi tiris. Bila SCFA ni cukup, bukan cukup, bila nisbah bakteria baik ini cukup, kan, 85 bakteria baik, maka cukuplah penghasilan SCFA tadi. Bila cukup penghasilan SCFA tadi, apa akan jadi? Sistem imun dalam usus kita, dia akan meningkat. Bila sistem imun dalam usus kita meningkat, dia mengurangkan keradangan serta mencegah masalah kecerdasan usus. Sebab benda-benda lain, benda asing tak boleh masuk. Sebab dikawal ketat tisu-tisu usus kita. Kerana cukup SCFA yang boleh mengembalikan perlindungan yang baik pada tisu usus kita. Penting. Ya, kemudian apabila ekosistem usus kembali pulih, maka mikroorganisma usus dapat mengawal atur penghasilan hormon. Antaranya melatonin. Kita mungkin ingat probiotik ini dia hanya mudah lawas buang air besar, hanya untuk sistem imun semata-mata, kan? Kita mungkin fikir begitu. Tapi sebenarnya probiotik dia bantu untuk mengawal atur penghasilan hormon-hormon yang sangat penting. Penghasilan hormon yang sangat penting, iaitu melatonin pertamanya, mengawal kitaran tidur, berfungsi sebagai antioksidan, anti-inflamasi keradangan dan modulasi imun, menyelaras imun kita. Kemudian hormon kortisol, mengawal stres, tekanan darah, gula dalam darah. Kemudian hormon serotonin, memberikan perasaan bahagia, gembira, selera makan, tidur, ya, tidur yang cukup, tidur yang berkualiti, tidur yang nyenyak, kognitif. Sebab tu kalau orang yang susah tidur, insomnia, antara sebabnya mungkin dia ada masalah ketirisan usus ataupun ketidakseimbangan mikroorganisma usus, sebab dia tak cukup hormon serotonin untuk tidur. Mungkin begitu, ya. Okey, kemudian thyroid untuk regulasi suhu badan, kadar denyutan jantung, tekanan darah serta untuk tumbuh sarang di kalangan kanak-kanak. Penting usus yang sihat untuk kesihatan mental, untuk sistem imun yang kuat, untuk penghadapan yang cemerlang, untuk tidur yang berkualiti serta untuk keseimbangan hormon dalam tubuh badan kita. Ya. Okey, baik. Contoh, ni kita nampak bahawa kehebatan probiotik ni membantu untuk mengatasi masalah sembelit di kalangan kanak-kanak dan dewasa lektor baby kita ni. Bila kita atasi masalah sembelit, secara langsung kita membantu untuk menjaga ekosistem usus kita daripada penyakit dan kecerdasan usus. Ini yang terbaru, iaitu probiotik membantu masalah kesihatan wanita. Ada beberapa kajian yang saya temui. Antara yang menarik ialah yang terbaru,
bukan terbaru sebenarnya, dia dah 2009, tapi satu kajian ni dia mengkaji tentang efek, 2 strain bakteria baik ni. Salah satunya ada dalam kita punya lactoberi. Kajian dia bagaimana, fungsi bakteria baik ini boleh administrator PMS dan masalah berkaitan dengan, irregular menstruation. Contohnya dalam kajian ni, dia buat kajian kepada wanita muda berusia antara 21 hingga 35 tahun. Saya bersimpulkan bahawa dalam kajian ni, dosis probiotik yang dia bagi ialah 6 bilion sel hidup setiap hari selama 2 bulan. Kalau kita nisbahkan, saya nisbahkan 6 bilion ni boleh lebih kurang dalam 2 sachet setiap hari. Kalau kita amalkan 2 sachet setiap hari selama 2 bulan, InsyaAllah kita punya masalah berkaitan PMS, masalah irregular menstruation ni boleh selesaikan. Istiqamah. Dan kalau boleh teruskan amal. Jangan berhenti, jangan berhenti. Jangan sebut 2 bulan, lepas 2 bulan tu berhenti. Tidak. Sebab kita ingat Dr. Cheng kata apa, tempoh yang sepatutnya kita bagi pada diri kita ni, lebih lagi sebenarnya 3 bulan, 6 bulan. Bahkan tak ada masalah pun kalau kita amalkan setiap hari sampai bila-bila. Sebab 2 sachet je sehari ni sebenarnya. 2 sachet je sehari kan. Kita boleh amalkan. Banyak khasiat dia. Banyak khasiat tak banyak manfaat dia, kebaikannya. Okey, ni pula probiotik membantu pemulihan fungsi usus, mencegah radang usus dan penyakit lain. Secara tak langsung, masalah keterisan usus pun dapat dicegah kerana dia memodulasi balik usus kita, mengimbangkan pengaturan sistem imun usus kita. Okey, baik. Kemudian memperbaiki masalah keadaan diabetes mellitus, kencing manis. Ini kita akan tunjuk dalam testimoni nanti. Ada orang yang ada masalah gula dan darah tinggi ni. Baik. Okey, lepas ni. Ini dia lepas ni pula sekarang lah. Testimoni saya dapat sempat untuk kemukakan satu sajalah. Ya, testimoni ni. Testimoni berkaitan dengan metabolic syndrome. Iaitu seorang pengguna namanya Eng Chin Seng, berumur 67 tahun. Pada ketika ini, testimoni ini diambil pada tahun 2017. 2017, beliau berumur 67 tahun. Seorang lelaki yang tinggal yang datang daripada Petaling Jaya. Baik, masalah kesihatan dia banyak. Yang ni yang disahkan oleh doktor lah. Jantung tersumbat, darah tinggi, kolesterol, asid urik tinggi, sakit lutut, kebas kaki, tangan, masalah penghadaman, insomnia, kembung perut. Masya Allah, banyak masalah dia ni. Jadi, rawatan yang doktor bagi pada dia, beliau pernah menjalani angioplasti pada tahun 2010. Ya, kemudian ada menerima ubatan-ubatan hospital untuk darah tinggi, kolesterol, asid urik dan ubat tidur sebab beliau ni insomnia. Nampak bila ni mungkin tengok nama penyakit pun kita tahu memang ada kaitan dengan keterisan usus. Sebab susah tidur, bila ekosistem usus terganggu, hormon pun terganggu, datang masalah penyakit autoimun pula dan sebagainya, masalah penghadaman pula, kembung perut lagi, maka susah tidur. Okey, baik. Jadi pada tahun beliau mula mengenali Chuang Ho April 2013. Akhirnya dah 3 tahun. Dah beberapa tahun selepas pembedahan surgery 3 tahun kan. Barulah jumpa Chuang Ho. Kenapa nak guna produk Chuang Ho? Kerana dia ada masalah lutut dia membengkak. Kemudian darah tinggi masa tak boleh kawal. Walaupun dah ambil ubat, darah tinggi tak masa tak boleh dikawal. Jadi produk Chuang Ho yang beliau gunakan ialah YK Ganoderma, YK1. Kemudian Yunkin Pollen Granula, Shanghou Lactoberry, Vita King dan Lucun Linzi Plastik. Okey, macam mana cara pengambilan dia? Baik. Mula-mula pada April 2013, beliau hanya mengambil Jiahe Linzi 4 biji sehari dan mengambil Yunkin Pollen Granula 2 sachet sehari. Jadi Jiahe Linzi 4 biji dengan Yunkin Granula ni 2 sachet sehari ni diambil selama 2 bulan. Mungkin sebab upline dia saja dekat dia, you kena upgrade dose sebab tak cukup ni. Bila dalam tempoh bulan kedua dah nampak macam tak cukup. Kita nampak signifikan tu tak berapa. Perubahan signifikan, changes tak ada sangat. Kita tak nampak perubahan yang ketara pada bulan kedua ni. Sebab tu kena monitor. Pengguna-pengguna kita, minta izin, saya
Pengguna-pengguna kita yang mengambil produk Shangho, kita kena pantau bulan pertama macam mana keadaan dia. Ada tak signifikan ni? Sedikit-sedikit lah kan. Bulan kedua ambil juga. Bila ambil tu nampak slow sangat kan. Dia punya progress. Maka mungkin dapat suggestion daripada dia punya upline ke. Bulan ketiga, dia dah start dah. Lepas 2 bulan, bulan ketiga dia dah change dah dia punya produk. Kalau tu nampak sini dia ambil Yongkin Ganoderma YK1 6 biji sehari. Ya, YK Pollen granula 4 sachet. Berry 4 sachet sehari. Vitaking 2 sachet sehari. Telucun 2 sachet sehari. Berapa kosnya agak-agak sini? Tadi mula-mula 2 bulan pertama, bulan April dengan Mei, 532. Bila bulan Jun sampailah selama 4 tahun 5 bulan dia maintain dos macam ni. Berapa banyak kos yang dia dah lalui. Mungkin ni dia ni buat bisnes juga, Shanghu, ataupun adalah sumber-sumber daripada mungkin dia pengarah syarikat ke, ataupun cucu anak-anak dia bantu dia untuk produk ni, macam produk untuk makan produk Shanghu. Jadi alhamdulillah dia dapat makan dengan baik. Tu nampak tak, dia makan dengan baik untuk tempoh 4 tahun 5 bulan sampai November 2017. Sebab testimoni ni, kenapa saya sebut November 2017? Sebab testimoni ni dimuat naik pada tahun 2017. Kalau mana catatan ni hanya setakat tu. Kalau sekarang dapat jumpa, boleh follow up lagi, tanya macam mana kan. Okey, baik. Jadi reaksi dia, bila dia upgrade dosage, dia upgrade jenis Lindsay, dia rasa keletihan sikit. Dia kata rasa keletihan semasa meningkatkan dosage ni. Itu antara reaction lah kan. Kemudian yang kedua, dia kerap dahaga. Jadi bila kerap dahaga, kena banyak minum air. Kemudian membuang banyak najis, dia kata berwarna gelap. Itu biasa ya. Bila buang najis tu kena nampak ada proses lah. Okey lah tu. Dia punya pembuangan tu baik kan. Maknanya apa yang atas toksin tu akan keluar. Kemudian keadaan kesihatan terkini selepas 6 bulan. 6 bulan pertama makan produk Shangho kan. 2 bulan. Kemudian 2 bulan dosis biasa, upgrade, lepas tu 4 bulan. Mana 4 bulan lepas upgrade tu pula, nampaklah perubahan yang ketara. Bila kalau dia tak upgrade tu mungkin lambat lagi. Bila dah upgrade pada dosis yang tinggi, tambah produk lain, alhamdulillah nampak perubahan yang sangat baik. Darah tinggi pun normal, kolesterol normal, uric acid normal, sakit lutut tiada. Kebas kaki tangan pun tiada. Masalah pembuangan pun semakin baik. Masalah susah tidur pun tiada. Tu nampak tak? Kalau ada kalangan kita yang sakit lutut, nak mengambil Vitaking, kalau tengok testimoni kepada Mr. Eng ni, dia makan dua sachet Vitaking selama 4 bulan, baru dah nampak perubahan sakit lutut tu. Kebas kaki tangan. Masalah pembuangan pun samalah, tapi tu pun kena bantu dengan Lindsay juga. Ya, maknanya kena bantu dengan Lindsay. Baik, kemudian beliau kata beliau masih menggunakan produk Shangho sehingga testimoni dia ambil. Nampak tak daripada pengakuan dia ni, dia kata dia masih guna lagi dalam tempoh 4 tahun ni. Dah bayangkan, Masya Allah, sangat hebat. Kan? Macam mana boleh konsisten ni, istiqamah ni. Kemudian pada ketika itu juga, tiada penyumbatan yang dapat dikesan pada seorang jantung. Tidak ada tambah. Tak ada. Sebab dia sebenarnya dia buat operation dah kan. Dia buat operation. Biasanya kalau buat operation yang pertama, dia bimbangi akan ada second. Tapi alhamdulillah, dalam masa 4 tahun sehingga testimoni dia ambil, dia tak ada lagi second penyumbatan. Tak ada. Alhamdulillah, sangat baik. Orang-orang yang bimbang masalah jantung ni, patut jadikan ini satu sampel yang baik lah untuk motivasi. Kemudian setiap hari, kesan daripada istiqamah mengamalkan ni sehingga ke hari tersebut, beliau bertenaga walaupun usia dah 67 tahun, bertenaga, dan doktor telah memberhentikan ubat-ubatan tertentu dan mengurangkan ubat-ubatan tertentu. Maknanya sebelum-sebelum ni, daripada dia mengamalkan produk Shangho bulan April 2013 sampailah bulan ke-6 ni, bulan ke-6, 6 bulan pertama ni, dalam 6 bulan pertama ni dia masih lagi mengamalkan, masih lagi makan produk dengan makan ubatan hospital. Selepas 6 bulan tu jumpa doktor, doktor stop berapa jenis ubat dan kurangkan ubat. Mana tak ada masalah. Dia tak perlu berhenti pun ubatan hospital,
dan makan production whole, saya tidak. Bahkan dia menggandingkan, mengkombinasikan ubat-ubatan hospital dengan production whole, sehingga doktor sendiri monitor nampak semua normal dan baru doktor berhentikan ubat tertentu dan mengurangkan dosis ubat tertentu. Dan tak mustahil lah kalau doktor boleh, kalau tengok, kalau boleh jumpa tanya balik sekarang ada ubat lagi tak? Mungkin dah tak ada ubat lah kan. Dah 4 tahun dah lebih dia makan. Ni yang sesuai dengan saranan Dr. Chen dalam buku hijau, bahawa tidak ada masalah. Kita tak perlu takut ada kesan negatif ubatan dengan linzi, lambat ke cepat, sebab kita tahu dah kesan sangat baik. Dia mempercepatkan pemulihan dan dia akan mengurangkan pergantungan pada ubat, supaya tak lama, supaya tak berterusan lah, sampai bila nak gantung ubat, nak bergantung dengan ubat. Dan saya tak langsung tak nampak tengok dia boleh membantu menjaga buah pinggang kita. Memang Dr. Chen sebut kan, Dr. Chen dia sebut dalam kajian dia, bila digandingkan makan linzi dengan ubatan hospital, dia mampu mengurangkan kesan sampingan ubat-ubatan. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan untuk perkongsian saya pada malam ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita mempelajari tentang bahawa pentingnya kita mengambil borak tentang masalah ketirisan ususnya, kerana ketirisan usus ni ataupun leaky gut ni satu sindrom yang boleh membawa kepada penyakit-penyakit yang lain yang serius kalau tidak diambil berat. Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi untuk saya mengambil kesempatan ini untuk bulan Ramadan nanti, kita akan ada bicara sihat dan bisnes edisi Ramadan. Edisi Ramadan, special edition lah. Memandangkan Ramadan ini bulan ibadah, bulan Al-Quran, maka kita akan menggunakan konsep bulan Ramadan ini untuk digandingkan dengan Al-Quran, supaya kita ambil ibrah, ambil tadabbur. Contohnya beberapa intipati pada ayat Al-Quran, kita akan tadabbur untuk kita mengambil manfaat dalam kita menjaga kesihatan dan menjadi perniagaan, supaya perniagaan kita ni menjadi ibadah. Ibadah bukan sekadar keuntungan dunia, tapi keuntungan di akhirat, insya-Allah. Masa bagaimana? Dia masih lagi seminggu sekali. Cumanya dia tak akan berlaku malam lah. Saat malam kita nak tarawih kan. Dia akan masa ni saya beritahu kemudian bagaimana. Ya. Dan mungkin kita akan primer dekat YouTube lah. Dekat YouTube. Kalau untuk siapa tengok belah malam ya. Okey, nanti insya-Allah saya akan maklumkan kemudian perinciannya. Ya, alhamdulillah. Uh, Telah berakhirlah perkongsian saya untuk tajuk malam ini, leaky gut serta peranan production whole untuk menguruskan sindrom ketirisan usus ini. Okey, baik, kalau boleh saya buka soalan satu sahaja. Satu sahaja. InsyaAllah kalau saya boleh cuba jawab, saya jawab, insyaAllah. Okey, tak ada ya. Okey, kalau tak ada, boleh kita teruskan pada sesi kita yang seperti biasa, iaitu tahsin tilawah. Tahsin tilawah masih lagi pada surah Al-Mulk. Itu sampai ayat yang ke-8. Nanti hari ni kita masuk pada ayat yang ke-9 dan ke-10. Okey, baik. Saya cuba share ya. Okey, sekejap. Tak boleh nampak. Okey, boleh nampak, insyaAllah. Ayat yang ke-9. Okey. Mungkin antara, saya ingat, mungkin antara isu yang kita boleh kita bincangkan ialah untuk edisi Ramadan ini, adakah cendawan ataupun linzi ini salah satu daripada makanan sunnah? Boleh juga kan? Okey, baik. Okey. Ayat yang ke-9 dan ke-10 surah Al-Mulk. Kita mulakan dengan baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ayat ke-9 surah Al-Mulk, kalau dalam mushaf kita muka surat 562. Qalu bala qad ja'ana nadhirun فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Ya, nampak ayat ke-9 ni panjang. Ayat ke-9 panjang dan ayat ke-9 juga tidak ada tanda wakaf yang kita nampak dalam ayat ni. Maka kalau orang yang nafas dia pendek, mungkin agak susah untuk baca sampai habis, memerlukan untuk berhenti. Antara tempat yang sesuai kita berhenti ialah fakazzabna. Fakazzabna. Kenapa tak ambil nazir? Qalu bala qad ja'ana nazir. Sebab nanti fakazzabna ni akan tergantung. Kerana kadang-kadang dekat nazir ni saja. Jadi nazir ni dia tak habis lagi. Tak habis. Bila kita berhenti dekat fakazzabna, maka kita ulang balik fakazzabna, nampak dia punya perkaitan tu. Takkan ayat tiba-tiba maka, tiba-tiba ayat tu maka dia tergantung. Maka kerana apa? Kan? Jadi mesti dia kita berhenti. Kita bukan mesti berhentilah. Option yang terbaik, pilihan yang terbaik, berhenti dekat fakazzabna. Nak berhenti dekat waqulna pun boleh. Tapi bila berhenti dekat waqulna, seeloknya ulangkan fakazzabna balik. Tapi ambil berhenti dekat fakazzabna pun lebih comel lah. Nafas pendek-pendek kan. Okay, berhenti kat fakazzabna. Ulang balik. Fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Waqaf di sini. Kemudian in antum illa fi dhalalin kabir. Sesungguhnya kamu semua tidaklah melainkan dalam kesesatan yang nyata. Ni tak apa, berhenti ni tak apa. Nak kabarnya akibat daripada tadi ni mendustakan apa yang Allah turunkan ni, maka satu kesesatan yang sangat besar. Okey, baik. Kemudian segi hukum tajwid. Hukum tajwid, qalu bala qad qalu ma asli, bala lam asli, qad dal qalqalaf, qad ni sebut ni, kalau sebut qad tu itu tebal, agak tebal, walaupun sebenarnya dalam lajah Melayu, lajah Arab dengan ja 4 harakat, mad wajib muttasil, tanda mad jumpa hamzah tu kalimah. Ana naziru, tanwin jumpa fa, ikhfa hakiki. Fakazzabna ma asli. Bila waqaf pada ma asli kekal lagi 2 harakat. Fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Bila berhenti di sini jadi hukum apa? Sebab ada huruf ya mati. Ya mati sebelumnya baris atas. Ya yang mati sebelumnya baris atas ada bacaan lin. Bacaan lin selepasnya pula ada huruf yang mati kerana waqaf. Bacaan lin yang diikuti selepasnya huruf yang mati kerana waqaf, yakni hamzah di sini, maka memenuhi syarat hukum mad lin. Bila hukum mad lin, kita boleh baca 2 atau 4 atau 6 harakat. Bacaan ini nak baca panjang kat mana tu? Dekat iyalin ni. Ni dengung ikhfa, ni mati ni Persian ikhfa 2 harakat dengung. Min syai'.
Syai'. Dekat ya tu syai'. Tu barulah tutup dengan hamzah. Lepas tu nun mati jumpa hamzah izhar. Antum nun mati jumpa ta irfa. Okey, macam mana nak kenal dengung tak dengung ni? Kalau nampak di sini, nun mati ni ada simbol mati. Nun mati yang di sini tidak ada simbol mati. Kenapa begitu? Kenapa ada dalam Quran kita nun mati yang ada simbol mati dengan nun mati yang tidak ada simbol mati? Okey, sebab dalam penulisan Song Osmani ni, antara kaedah penulisan dia banyak pada membantu pembaca untuk mudah membaca betul dan sesuai dengan hukum tajwid. Contohnya, dalam keadaan nun mati bertanda mati ini, tempat nun yang bertanda mati ini, tanda mati ini bermaksud tempat tersebut perlu dibaca jelas nyata. Bila sebut jelas nyata, dia tidak berdengung. Supaya macam kita cakap lah, kalau kita bersembang dalam suara yang berdengung, adakah suara itu jelas? Adakah kita boleh mendengar dengan jelas dan nyata sebutan? Tidak, sebab dia berdengung. Jadi untuk membaca, untuk menyebut dengan jelas dan nyata, pastikan tidak berdengung. Serupa juga dengan keadaan ni. Nun mati yang ada tanda sukun ini tidak perlu disebut dengan dengung, hanya dibaca jelas dan nyata. Manakala tempat yang nun mati yang tidak ada tanda sukun ni bermaksud tempat ini tidak dibaca dengan jelas dan nyata. Tidak dibaca dengan jelas dan nyata. Tapi nak baca macam mana Ustaz? Okey, memang kena baca ikhfa. Tetapi ada tempat lain yang tidak ikhfa, tetapi dia kena baca secara idgham. Sebab tu tempat yang tidak ada tanda sukun ni, dia ada dua kebarangkalian. Sama ada dia dengung ataupun dia idgham masuk ke dalam huruf selepasnya, ataupun both of them, kedua-duanya sekali. Dia masuk dan dengung. Tadi dia dengung saja. Kedua, dia masuk saja tak dengung. Ketiga, dia masuk dan dengung. Dua-dua sekali ada. Ada keadaan tu. Yang nanti kita tengok lepas. Kita tengok masa akan datang lah. Kalau jumpa keadaan tersebut. Okay. In antum. Ni ikhfa. Tum illa. Nampak mim mati ni ada simbol mati. Bermaksud mim mati ini tidak dengung. Dia baca jelas nyata. Walau katakan let's say kita lupa izhar ke ikhfa ke, mungkin susah nak ingat banyak huruf. Kita boleh tengok dengan tulisan tu. Kalau kita ingat lah, kalau kita ingat penjelasan tentang tanda sukun ni fungsinya apa. Okey, antum illa fi dhalalin kabir. Tanwin jumpa kaf, hukumnya ialah ikhfa hakiki kabir. Yang ni hukumnya ma'aril lisukun. B ni boleh baca panjang. Sama ada 2 atau 4 atau 6. Ya, okey, sebab dia bacaan mat baris ya sebelumnya baris bawah, maka ya ni ya mat, dan selepas bacaan mat ini ada huruf ra ni huruf yang mati kerana waqaf. Ya. Maka cukup 2 syarat ni menjadikan dia ma'arif lisukun, boleh dibaca 2, 4 atau 6. Kalau kita waqaf, kalau kita sambung tak jadilah hukum tu. Dia tengok pada keadaan ni, kena faham hukum tu. Serupa juga dengan sini. Jadi kita kata sini syai'in maklin. Tapi kalau kita nafas orang tu panjang, sekilo, sekilo nafas dia panjang, dia tak nak berhenti, dia boleh sampai habis ni, maka dia tak jadilah maklin sini. Sebab tidak mati hamzah kerana waqaf. Hamzah tu hidup sebab dia sambung tu. Itu kalau kes nafas dia panjang. Kalau kes nafas dia pendek, dia berhenti, maka dia jadilah maklin. Okey, boleh. Okay, ada sikit lagi masa dalam 5 minit lagi. Okay, 6 minit kita sambung. Siapa nak try baca ke ayat ke-9 ni? Surah Al-Mulk ni. Segan ni. Takut. Tak apa. Kalau masuk kelas kena bacalah. Kena. Saya nak try baca boleh? Boleh. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu bala qad ja'ana nazirun. Sorry, saya semula balik. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim.
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا نذير فكذبنا. نذير فكذبنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن من شيء. من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Okey, baik. Sadaqallahul-azim. Okey, kalau kita perasan bacaan apa SB kita ni, SB Nuraini ni, ya. Bacaan beliau ni pertama mungkin first time ataupun online dia gugup. Bila dia gugup ni dia lain macam, kalau baca sendiri dengan baca depan guru ni lain. Pertama kita boleh nampak mak asli menduhakan tak konsisten. Mak asli dua kan tak konsisten. Pada awal-awal qalu bala, qa tu mak asli okey, lu okey. Bala la tu terlebih panjang pula daripada dua. Sebab dah hilang fokus. Lepas tu okay, na mak asli belakang-belakang tu okey sikit. Mak asli ni benda yang kena jaga juga. Sebab mak asli ni benda yang kita nampak ada alif, ada waw, ada yang mat. Jadi kena jaga dua harakat, jangan terlebih tiga, dua je. Kemudian dari segi kesempurnaan sebutan huruf pada huruf qalqalah ni, dia cepat sangat beralih. Sehingga kalau nampak qad ni macam tak cukup lagi duduk pada makhraj, dah tubik keluar. Dia dah keluar. Qad ja gitu. Fakazzabna. فكذبنا Dia kesempurnaan makhraj ni bila kita membaca ni, kita sebut tu kita tak boleh nak tergesa-gesa. Sebab membaca Quran, kalau tengok tingkatan membaca Quran yang terbaik apa dia? Tartil. Tartil ni macam mana tingkatan ataupun cara bacaan tartil ni? Tartil ini ialah bacaan yang tenang. Maksud tartil ialah bacaan yang tenang, tidak tergopah-gapah serta meletakkan hak dan mustahak pada setiap huruf dan tadabbur akan maknanya. Jadi maknanya bila kita nak baca yang sebaik-baik bacaan yang Tuhan sebut warattilil Quran tartila, bacalah kamu Al-Quran secara tartil, maknanya baca tu kena tenang sebenarnya. Itu yang susah nak dapat. Sebab kadang-kadang bila kita baca Quran, kita nak cepat, contohnya kita takut, kita gementar, jadi situ dah tak tenang. Tambah bulan puasa pula. Nak cepat khatam. Tak tahulah tenang tak tenang. Kalau tenang tu alhamdulillah kan. Kalau tak tenang tu kena betul kan. Jadi bila tak tenang ni banyak kita akan tinggal. Kita akan tinggal hak dan mustaq huruf. Apa hak dan mustaq huruf ni? Hak huruf ialah perlu kita sebut dia pada makhrajnya. Letak lidah tu betul pada tempatnya. Kalau perlu duduk letak buntut macam kita duduk dalam kursi, duduk atas kursi. Kalau perlu duduk tu letak punggung kita atas kursi. Letak sempurna punggung kita baru bangun. Umpamanya begitu, letak sempurna punggung kita atas kursi baru bangun. Ni kadang-kadang bila kita baca laju contohnya, punggung tak sempat letak atas kursi je, baru cecah sikit je cuik, dia terus bangun. Yang tu masalah tu. Dia tak sempat letak dia terus bangun. Dia pastikan baca tu layan je. Letak atas makhraj dia, kalau di lidah, di langit. Kita pun baca tu sambil kita lagukan dia, sambil kita masukkan makhraj, sifat huruf dengan tajwid, dia cukup. Cukup rasa macam masak, cukup rasa. Kita boleh menghayati bacaan. Orang yang dengar pun rasa macam masak ranum bacaan tu. Itu belum masuk menghayati makna, susah pula nak menghayati makna. Okey, itu tadi dari segi qalqalah, letakkan lidah kita bacaan ketika menyebut qalqalah. Sebab nampak qalqalah tu dia tak puas. Dah beralih. Qad cepat, dia macam tak kena lagi lantunan tu, dia cepat beralih. Dan qad ja'ana nadhirun, kalau kita perasan ikhfa, nadhirun fakazzabna. Ikhfa ni nak dengar ikhfa dengan sempurna ni susah sebenarnya sikit. Susah sebab nak dengar ikhfa ni pertamanya apa yang kita faham tentang ikhfa? Sebab kebanyakan bila sebut ikhfa dalam teori buku, dia kata ikhfa tu samar-samar.
Ikhfa tu sama-sama. Tapi kalau tanya orang, saya tanya anak murid saya kan, Hajar, kalau saya sebut kat Hajar ni, ikhfa ni samar-samar. Macam mana Hajar faham samar-samar ni? Cuba Hajar cerita. Entahlah Ustaz, tak nampak. Tak nampak. Oh, iyalah, sama-sama tak nampak. Tapi kalau dalam konteks sebut huruf, macam mana nak bagi samar-samar? Tak Ustaz, tak tahu. Kan nampak kan? Susah nak sebut. Susah nak cerita kan kalau tak ada orang yang cerita yang betul. Sebab bila kita orang yang mengaji tajwid, bila mengaji dia berguru, dia mengajar tu dengan dia mengajar balik dia lain. Saya alhamdulillah, guru saya Syekh Mustafa, dia cakap Arab lah, tapi dia beritahu ikhfa ni sama-sama ni ialah maknanya kalau kita sebut hukum yang izhar tadi kita cerita tentang izhar kan, jelas nyata. Maknanya huruf itu kita letak jelas nyata kena lidah tu. Kalau sebut nun mati, lidah sentuh nun. In, an, man. Lidah tu kena pada makhraj nun. Maknanya itu jelas nyata. Dan istilah jelas nyata itu merujuk kepada hukum izhar. Tapi ikhfa ni bagaimana? Ikhfa ni samar-samar. Jadi bagaimana nak bagi samar-samar ni? Samar-samar ni seolah-olah begini. Kalau kita pergi rumah orang, kita ketuk pintu dan beri salam, maknanya kita memang nak masuk rumah orang tu kan. Memang kita berhajat datang nak masuk rumah orang tu, maka kita ketuk pintu. Tutup, Assalamualaikum. Tapi ikhfa ni, dia hanya berdiri depan pintu, tak ketuk. Nak masuk ke tak masuk? Dia masih confused. Nak masuk ke tak masuk? Sebab dia tak ketuk pintu pun. Dia hanya berdiri depan pintu. Kan, dia pintu. Sama macam kes ni juga. Kalau nun mati dan tanwin untuk ikhfa, lidah kita ni hanya berada di depan rumah nun. Dia tak sentuh pun. Dia tak ketuk pintu nun pun. Lidah tu sikit lagi. Dia tak jauh sangat. Macam dulu, kalau kita faham dulu, kalau kita dulu belajar, zaman saya budak-budak dulu, orang kata lidah tergantung. Macam sebut G, mang, ang, sebenarnya itu tak tepat, itu jauh sekali bersama-sama. Itu macam duduk simpang rumah orang tu tak sampai depan pintu lagi. Kalau sebut ang, mang, dok, dang gitu, yang tu macam duduk simpang rumah orang, tak sampai depan pintu pun. Itu tak sama-sama. Itu memang jelas tak datang. Itu memang jelas jauh. Tapi kalau ikhfa ni dia bukan jauh macam tu. Ikhfa ni jaraknya kata guru saya seolah-olah surat rambut je. Di antara tempat nun dengan lidah ni dia tak sentuh je. Tak sentuh tu macam sikit kena. Dia bukan jauh sangat macam NG tak. Bukan. Sebab tu bunyi ikhfa ni dia mesti nyaring. Nyaring. Contohnya nadhirun, lidah kita ni dia sikit, bayangkan dia jauh sikit tempat nun. Kalau jumpa orang yang nipis kena lebarkan. Nadhirun fakazzabna. Kalau nun mati jumpa sikit tadi, macam depan sikit tadi, fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min. Ni min. Dia lidah tu min. Dia bukan MING, ming. Itu memang itu bukan ikhfa lah, itu Melayu dah. Itu beza ikhfa. Sebab ikhfa sama-sama. Nak sebut nun tak sebut nun. Dia macam jauh sikit je. Sikit je jauh. Lidah pada tempat nun. Itu step pertama. Dah boleh step pertama, dia step kedua lagi. Dia susah sikit ikhfa ni. Dah boleh step pertama. Step kedua pula, lidah tu kena berada di pintu huruf selepasnya. Tu payah cerita tu, pintu huruf selepasnya. Nak cerita pintu huruf selepasnya ni, dia kena mahir tajuk makhraj huruf. Sebab itu sebelum belajar hukum nun mati, mim mati, mak bagai-bagai ni, mula-mula kita tajuk belajar apa? Kita belajar muqaddimah tajwid, kesalahan dalam baca Quran. Kemudian kita akan belajar makhraj huruf. Sebab itu yang pokok dia, yang asal dia. Kedudukan huruf kat mana sebut dia, kemudian belajar makhraj, belajar sifat, barulah lepas tu belajar hukum tajwid. Sebab senang nak cerita hukum tajwid kalau tahu makhraj. Tapi kalau makhraj tu tak awang-awangan, bila tanya 17 makhraj huruf, ni kat mana keluarnya, masih kabur lagi, maka susah nak faham lepas-lepas tu. Dari segi tajwid lah. InsyaAllah. Okey, mungkin kita bercadang nak buka kelas tajwid satu grup saja. Limited kepada
7 orang lah maksimum. 7 orang maksimum. Masih tengah uh, tengah mencari masanya hari Khamis malam Jumaat. Masanya Khamis malam Jumaat. Kalau nak PM detail boleh WhatsApp saya lah. Satu grup saya buka. Sebab tak nak buka banyak-banyak. susah nak handle. Susah nak fokus lah utamanya. Susah nak fokus, nak bisnes lagi kan. Nak mengajar, Tuhan. Okey, benda lain pun nak urus Tuhan. Okey, insya-Allah. Okey, mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian malam ni boleh beri manfaat, boleh menambah baik, utamanya slot yang terakhir ni tahsin tilawah. Kena explore balik, kena orang kaji baliklah, kena tengok balik insya-Allah. Kena berterusan, kena istiqomah nak baiki ni, kena betul-betul insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih pada tuan-tuan yang hadir, yang setia sampai di penghujung rancangan ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan pahala yang sangat besar. Orang-orang yang hebat je yang kekal sampai di akhir rancangan, insya-Allah. Mudah-mudahan terus lagi bersama kita pada minggu-minggu datang, insya-Allah. Baik, mari kita sama-sama akhiri dengan bacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا بما نسينا علمنا من أطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Okey, jumpa lagi semua minggu depan insya-Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan, kelemahan. InsyaAllah tambah baik lagi ya. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih pula. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Syam-syam.